dia tak tahu dia ada darah tinggi. So, apa yang kita nak buat adalah educate. Kat sini kita educate. Kita bagi ilmu, kita share ilmu, kita share banyak benda. Dalam educate ni ada banyak pula pecahan dia. Dia ada what, why, where, how, example. So, banyak jenis-jenis konten pecahan-pecahan yang kita boleh letak di bawah educate. Jadi kita boleh cakap apa itu, contoh what adalah apa itu darah tinggi. Ataupun kita boleh cakap adakah anda ada darah tinggi, ataupun kita boleh bagi simptom-simptom dia, macam contoh adakah anda pernah sakit dada, kan mungkin anda darah tinggi. So kita nak educate petanda-petanda anda ada darah tinggi. Okey, di manakah selalunya orang ada sakit darah tinggi dalam peringkat hidup dia. Okey, apa contoh-contoh orang yang apa contoh-contoh simptom orang yang darah tinggi. So kita nak educate je, educate. Jadi konten-konten yang kita keluarkan masa orang yang not aware ni, dan orang yang not aware ni ramai. Okey, ramai. Jadi kalau kita buat konten berbentuk educate, maksudnya ramai orang akan masuk kolam ikan kita. Okey, kita akan mula ada follower. Ramai follower sebab kita educate. Kesilapan ramai orang bisnes adalah dia terus pergi ke sini. Okey, saya lompat sikit sebab saya nak bagi you nampak kontras beza. Untuk most aware ni biasanya untuk orang yang dah hampir nak buat keputusan. Dia dah hampir nak buat keputusan. Dia dah tahu produk, kita, dia dah tahu harga, dia dah tahu warantinya macam mana, dia dah selalu follow, cuma dia belum beli. Jadi apa yang biasanya membuatkan orang membeli dekat orang yang most aware ni adalah urgency. Contoh urgency adalah ada sale. Tiba-tiba pada 15 hari bulan ada sale 3 hari. Dalam tempoh 3 hari ni ada diskaun 30%. Jadi mereka-mereka yang dah most aware ni, yang dah lama fikir-fikir nak beli, tengah bertimbang-timbang perasaan, emosi, patut ke aku beli, tiba-tiba kalau dia nampak, ada offer 3 hari, sale. Biasanya orang-orang macam ni terus akan grab. Faham Orang-orang yang most aware ni terus akan grab sebab dia orang punya level dah most aware. Dia dah buat research apa semua. Jadi dia orang di antara orang yang grab ni adalah orang macam ni. Okey. Siapa pernah macam ni? Cuba komen. Siapa pernah anda ni antara orang-orang yang most aware, lepas tu bila nampak ada sale ke promotion ke, terus nak grab? Pernah tak? Pernah tak berlaku? Cuba komen. Izzat tepuk tangan. Pernah So Izzat kata pernah, Dennis kata pernah. Izzat pun pernah. Okey. Pernah So maksudnya setuju tak dengan saya bila saya cakap anda beli benda tu sebab memang dah ada hajat lama dah nak beli benda tu. Cuma biasalah kita tangguh-tangguh, kita tunggu dulu dan sebagainya. Betul tak? Betul tak kita dah lama dah nak fikir, cuma disebabkan ada urgency tu dan baru kita melompat dan terus buat keputusan. Okey, aku kena beli sekarang. Yes, Izzat tunggu masa. Betul. Betul lah tu. Okey, sekarang ini kesilapan ramai orang yang buat marketing. Alright, ini kesilapan orang. Ramai orang silap buat marketing yang mana dia bagi mesej bentuk urgency. Mesej dia bentuk urgency, maksudnya dia buat sale. Dia buat sale kan. Dia punya mesej tu adalah belilah produk saya sekarang, tengah sale. Tapi audience dia adalah audience yang not aware. Aku tak sakit darah tinggi, buat apa aku beli? Sebab dia orang not aware. Faham ke? So bila
Dan ramai orang spend duit iklan untuk buat iklan-iklan berbentuk agensi ni. Tapi iklan ni yang melihat iklan ni adalah ramai orang yang not aware, yang baru problem aware, yang belum tahu solusinya apa lagi. So majoriti orang belum tahu. Jadi duit pengiklanan tu terbazir sebab buah tu belum masak. Buah tu masih putih. Belum masak. Jadi bila dia belum masak, bila kita petik, dia masam. Dia tak close. Kita pun salah bagi mesej. Kita dah nak petik. Tak boleh. Dia kena bagi masa dulu. Dia kena melalui proses ni dulu. Okey, sama. Saya bagi contoh lain. Sama kalau macam contoh, katakan kita baru beli kereta. Baru beli kereta. Kak Sally tengah bawa kereta tu kan. Okey. Kak Sally, saya nak tanya Kak Sally. Alang-alang Kak Sally tengah bawa kereta tu. Saya nak tanya sorry lah kalau soalan ni soalan peribadi. Kereta akak yang bawa ni, yang tengah bawa ni, ada tak mula menunjukkan masalah-masalah? Bunyi-bunyi yang tak sedap dengar ke? Dah mula tunjuk masalah? Ada tak? Ada. Ada. Okey. Maksudnya sekarang ni Kak Sally untuk kereta ni dah problem aware. Kak Sally aware dah ada problem kat kereta dia. Jadi, pernah tak Kak Sally terdetik nak cari solusi lain? Sama ada pergi pomen ke, atau pernah tak terdetik cari kereta lain sama ada baru atau second hand ke? Ada tak? Ada, cari 2-3 pomen, cari informasi apa penyakit dia, lepas tu saya compare, lepas tu saya bandingkan harga. Tapi belum sampai tahap eksekusi lagi nak pilih mana satu. So maksudnya Kak Sally ni dah mana dah? Peringkat mana dah? Mungkin dah maksudnya Kak dah pergi workshop ke tempat, tanya apa masalah dia, apa perlu buat, so akan punya decision pula mana yang bercakap betul mekanik dia. Lepas tu dari kos dan masa dia buat kerja. Ni dah most aware lah ni. Ya. Dah most aware. Okay, thank you Kak Sally, thank you. Okay, so macam Kak Sally ni kalau lah ada salesman kereta atau salesman bengkel, jentik sikit je. Hari ni kita ada offer. Ini bahaya. Ni kemungkinan Kak Sally ni boleh tergoda. Kalau ada bajet memang terus rembat. Betul tak Kak Sally? Betul. Okay. Satu lagi masa lah. Okay, so itulah dia. Okay, so apa yang saya nak sampaikan ni, banyak orang yang bila tanya-tanya kenapa marketing aku tak berkesan kenapa aku buat marketing tak berkesan, kenapa tak ada respon, jawapannya terletak pada sini. Jawapannya terletak pada kita bagi mesej yang salah pada orang yang salah pada waktu yang salah. Okay, so kadang orang buat iklan agensi, memang ada orang beli, memang tapi orang yang beli tu adalah orang yang most aware. Okay, kebetulan ada di kalangan orang yang dah most aware. Kebetulan mungkin dia memang dah lama dah ada penyakit darah tinggi, dia dah try macam-macam, dia dah selalu keluar masuk doktor, dia dah try pelbagai ubat, dia dah try ubat hospital, dia dah try ubat suplemen, ubat yang alami, dia dah try urutan. Jadi dia sangat-sangat aware dan mungkin dia akan try ubat-ubat lain. Jadi orang macam ni, bila dia ternampak iklan, kebetulan dia ternampak satu iklan solusi lain yang dia belum try, dan dia yakin bahawa solusi ni ada kelainan daripada solusi-solusi lain yang pernah dia try, ada kelainan atau USP atau keunikan, dan kebetulan pula pada ketika itu ada sale, ada promotion. Okey, orang-orang ni yang akan terus beli. Tapi orang-orang yang belum aware, not aware, dia tak akan beli, dia akan relax dulu.
So harap ini kesilapan ramai orang dalam marketing. So bila orang buat ads, kenapa ads mahal, kenapa ads tak jalan, kenapa tak ada orang beli. Ini mungkin salah satu sebab besar. Kita bagi mesej yang salah pada tempat yang salah. Okay, kalau problem aware macam mana? Apa yang patut kita bagi pada problem aware ni? Okay, problem aware ni, kat sini kita educate kat not aware kita educate. Okay. Dekat problem aware ni, kita nak bagi konten yang akan buatkan dia rasa ni pun bentuk educate juga. Okay, educate juga. Tapi dia lebih khusus. Dia lebih kepada membuatkan orang tu ada risiko kalau tidak bertindak. Okay, maksudnya kalau dia tidak bertindak apa-apa, kalau dia tak buat something, keadaan dia akan bertambah teruk. Itu yang kita nak educate untuk orang yang problem aware. Dia dah aware dia ada problem, dia ada dua choice. Sama ada dia abaikan problem dia dan teruskan hidup macam biasa, atau dia buat something. Dia buat keputusan dan decide untuk buat sesuatu untuk improve kondisi dia. Jadi dia akan mencari jawapan-jawapan macam mana nak improve. Apa beza cara ni dengan cara itu. So dia akan cari. Tapi apa yang akan buat dia betul-betul bergerak cepat untuk cari solusi adalah kos jika tidak bertindak. Apa kos dia kalau dia tak bertindak? Kos ni bukan maksud saya dari segi duit. Kos ni adalah risiko-risiko dia. Apa risiko dia kalau dia tak bertindak? Contoh, dia sakit lutut. Dia boleh abaikan sakit lutut dia dan teruskan hidup, ataupun dia boleh dapatkan solusi. Tapi kos kalau dia tidak dapatkan solusi tu, lutut dia akan bertambah sakit. Okay, so kita educate dia tentang benda ni. Educate juga, tapi educate apa akan jadi kalau dia tak continue. Dan kita, kalau dalam bidang kesihatan, biasanya orang guna fear tactic lah. Kalau kencing manis takut kena potong kaki lah, kan. Nanti jadi macam tu lah, nanti jadi macam ni lah. Itu biasanya problem aware kat sini. Okay. Dekat solution aware ni, kita nak, belah sini lah pula. Dekat solution aware ni, kita nak bagi dia ciri-ciri dan manfaat-manfaat solusi kita. Sebab dekat peringkat ni, dia orang tengah cari solution. Dia tengah cari produk A, produk B, produk C, produk D. Jadi dekat sini, apa yang kita kena buat adalah bagi tahu macam mana produk kita, manfaat produk kita. Sekarang, by this time, dia dah aware dah, alamak ni aku kena cari solusi ni. Macam mana pun aku kena cari solusi. So dia tengah mencari, dia tengah buat research. Jadi masa dia buat research, benda yang paling banyak dia nak adalah maklumat. Fakta. Ciri-ciri, manfaat, jaminan, ada tak semua-semua ni. How it works dan sebagainya. So kat solusi ni kita akan banyak cerita pasal ciri-ciri produk kita. Okay. Lepas tu, bila dia dah faham sikit tentang produk kita, solusi kita, and then dekat sini baru kita akan cerita USP, keunikan, testimoni. So maksudnya kita nak meyakinkan pada dia bahawa, bahawa produk kita yang paling bagus. Ini untuk orang-orang yang product aware. Apa yang kita nak buat kat sini, kita nak yakinkan dia produk kita yang paling bagus. Kenapa dia perlu pilih produk kita? Apa bezanya produk kita? Ini dekat orang yang product aware. Dia boleh cari produk yang sama dekat banyak tempat lain. Kenapa dia perlu pergi dekat kita? Kita kena jelas dengan benda ni. Dan terakhir,
last kali bila dia dah dia dah dia dah tahu, dia dah maksudnya dia dah follow kita, dia dah tahu produk kita, dia dah tahu keunikan, ada yang masih lagi tak membeli, ini solusinya adalah urgency sahaja. Tak guna kita letak urgency pada orang yang solution aware, tak guna. Kita letak urgency hanya pada orang yang most aware sahaja. Okay. Urgency ni kalau letak pada orang yang solution aware, dia tak tahu pun keunikan produk kita. Dia belum yakin pun lagi tentang produk kita. Nak buat keputusan macam mana kalau benda belum faham, benda belum tahu. Okey. Jadi itulah dia lima peringkat suhu prospek, dan benda ni cara implement dia lain. So bila kita buat contohnya video dalam Facebook. Dalam Facebook ada cara kita nak susun-susun video-video yang problem aware, video-video yang not aware, ada susunan-susunan dia, dan ada cara kita nak always market pada orang yang tepat. Kita panggil benda ni, saya panggil benda ni invisible prospect. So kita ada kolam ikan yang besar, dalam kolam ikan kita yang besar ni ada yang not aware, ada yang aware, solution aware, ada yang product aware. Okay. Kita kena bahagi-bahagikan dalam Facebook Ads contohnya. Yang biasa saya buat, yang mana yang most aware ni, dia punya iklan hanya agensi je. Jadi ads yang saya keluarkan hanya agensi sahaja. Saya tak akan keluarkan konten-konten berbentuk educate pada dia. Sebab dia dah melepasi dah tu, dia dah tahu dah. Jadi saya tak perlu spend duit yang banyak untuk target orang yang paling penting, which is orang yang most aware. Okay, untuk kolam ikan yang besar, okay, saya nak bagi educate, bagi konten, educate. Jadi educate ni pun kita kena pilih topik yang bersesuaian. Kita kena tahu apa yang orang nak tahu. Okay, so itu saja yang saya nak share hari ni. Simple je, mini training. Dah setengah jam dah. Saya tak nak kacau orang yang dah nak pergi bazar Ramadan dan sebagainya. Saya nak buka kepada soal jawab. Ada tak soal jawab? Ada nak tanya? InsyaAllah kita spend masa kejap untuk kita clear apa yang tak clear. Zat tanya, problem aware boleh ke kita kata tanda-tanda dia ada masalah? Ya, problem aware ni, dia mula nampak simptom. Okey, problem ni lain simptom ni lain. Problem aware ni dia mula nampak simptom. Simptom ni benda yang boleh nampak dengan mata, boleh rasa dengan tangan, boleh bau. Itu adalah simptom. So bila dia mula nampak simptom, contoh COVID-19. Macam mana nak tahu dia ni kemungkinan kena COVID? Dia bersin, dia demam, dia sakit tekak. Kan? Alamak, aku demam. Aku ada COVID ke? Kan? Aku ada COVID ke ni? Itu dia dah mula problem aware. Dia dah aware dia ada problem. Jadi kalau nak tahu orang ni tengah problem aware ke tak, dia mulai nampak simptom-simptom. Itu jawapan dia, Zat. Jelas ke? Okey, contoh dalam bidang perhubungan suami isteri. Ini topik orang suka. Perhubungan suami isteri. Macam mana nak tahu si isteri ni ada problem? Sorry. Biasanya suami yang problem. Macam mana si isteri ni tahu? Gelak kat Lily. Macam mana si isteri ni tahu suami ni dah start ada problem? Dah start apa? Dah start hilang malam-malam. Kan? Dia ada simptom dia. Contoh, macam mana nak tahu ada problem? Ada simptom. Contoh, dulu kalau cium, lama cium, sungguh romantik. Sekarang ni cium macam mak kita cium. Sikit je suami cium. Itu simptom. ataupun dia dah mula hilang. Itu simptom. Jadi bila dia nampak simptom-simptom ni, dia dah mula buat kesimpulan, suami aku ni ada problem ke? So dia mula aware yang ada problem sedang muncul.
Itu problem aware. Jadi konten yang saya nak keluarkan, untuk orang-orang yang problem aware ni adalah simptom, sebab kita nak sahkan. So, konten video kalau contoh dalam bidang perhubungan, saya nak buat konten video macam mana? Konten video yang saya nak buat adalah, betul tak dia cium tak semesra dulu? Suami cium tak semesra dulu? Okay. So, bila dia tertengok video tu, betul lah, macam ni lah dia cium. Macam mak aku cium je. So, bila dia tengok video tu, video konten tu dia mula nampak, dia akan mula risau. Dia akan mula cari video kita yang lain. Video kedua, video ketiga. Dia akan cari simptom-simptom lain. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okey, betul lah simptom dia sahkan. Problem ni sah. And then dia akan mula cari solution. Macam mana? Macam mana aku nak pick up suami aku balik? Then keluarlah video-video konten untuk solution aware pula. Okey. So keluarlah video macam mana nak pick up balik, apa antara solution untuk pick up hati suami. Contoh solution dia, kau masak ni, kau masak makanan yang dia suka. Ni salah satu solution. Ni solution kedua, ni solution ketiga. Ataupun solution keempat, kau baca e-book ni. E-book ni ada semua doa-doa macam mana nak pick up suami. So dia dah mula cari solution. Oh, ada e-book doa, oh ada itu, oh ada ini. And then bila dia dah mula aware, and then barulah kita bagi tahu kenapa kita punya solution paling bagus. Kita cerita ciri manfaat produk kita. Dan kenapa kita punya paling bagus, and then baru sekali bila dia dah follow, baru kita buat agensi. Okay, dah mula nampak ke flow ni macam ni? Okay, so Haiza tanya, nak educate tu kena buat berterusan dulu sebelum buat iklan ke? Sekejap. So Haiza tanya, nak educate tu kena buat berterusan dulu sebelum buat iklan ke tuan? Ya, educate ni yang bahagian-bahagian atas ni kita nak buat secara konsisten dan berterusan. Yang mana termampu. Kalau sempat seminggu sekali. Kalau sempat sebulan sekali. Nak lagi bagus tiap-tiap hari. Dan siapa-siapa yang join VMI, kita akan, VMI ni video marketing untuk introvert. Kita punya framework lah. Macam contoh, bila kita nak mula beriklan, kita tak boleh main sembrono iklankan mana-mana video. Kita akan tengok kita punya statistik, dia ada statistik, dan kita akan tengok video mana yang paling banyak engagement. Video mana yang paling banyak orang komen. Okay, video mana yang paling banyak views. So gabungan-gabungan ni, kita akan pilih top 3 video, top 5 video yang kita akan runkan iklan. Dan iklan ni kita nak run sikit je. Mungkin RM5 sehari, mungkin RM10 sehari, tapi run secara konsisten. Dan iklan yang kita run RM10 sehari ni, dia akan menambahkan kolam ikan kita makin besar kolam ikan kita. Dan daripada kolam ikan ni kita akan pecahkan lagi. Kita akan bawa dia ke dalam funnel kita lah. Daripada kolam ikan yang besar, not aware, tiba-tiba dia jadi problem aware, tiba-tiba jadi solution aware, kan? Lepas tu product aware, lepas tu most aware. Itulah yang kita nak. Tapi dia bermula dengan kolam ikan yang besar dulu. Dan untuk start tarik masuk kolam ikan, ke dalam kolam ikan kita mulakan dengan education based punya video, mengikut topik-topik yang topik dia mesti topik yang orang cari, itu syarat dia. Dan yang mana yang kita kenal pasti, daripada report tu kita boleh kenal pasti video mana, konten mana yang ramai orang tengok, engage, komen, like, share. Yang tu kita runkan iklan berbayar. Tak banyak, RM5 sehari, RM10 sehari. Tapi kita akan mula dapat kolam ikan. Dan kolam ikan ni makin besar. Mereka ni akan jadi database kita. So kita akan ada database. Faham ramai orang tanya macam mana nak dapat database? Macam ni lah. Educate, pancing. Educate, pancing. Alright. So Haiza harap menjawab soalan. Ada lagi soalan lain? Bagus semua soalan-soalan yang sangat berkualiti. Thank you. Tapi kalau nak tanya soalan yang
soalan yang tak rasa macam kualiti pun tanya je. Kalau ada apa, tanya je. Okey. Kami ni Zulkifli ada dekat Facebook. Facebook Live. Assalamualaikum tuan. Khabar? Okey, tak apa. Nanti boleh tengok ulangan. Dia kata dia dah nak habis dah baru masuk. Boleh tengok ulangan. Okey, so Haizal bertanya lagi, tuan, better educate tu bagus untuk FB profile atau page lebih baik? Okey. Dia depend kita berada di mana. Okey, kalau kita punya profile sekarang ni lebih aktif, okey, maksudnya orang lebih ramai aktif di profile kita, start dengan profile dulu. Sedang kita nak start di tempat yang mana result dia akan datang paling cepat. So start dekat tempat yang mana ada ramai orang dulu, and then pelan-pelan kita fikir balik strategi jangka masa panjang. Okey, sebab kalau kita buat di page ni, kalau kita buat di page, sebenarnya mengikut algoritma Facebook, tak ramai yang nampak. Takkan ada orang yang ramai nampak. Sikit je orang yang nampak. Berbanding dengan profil kita, ramai orang akan nampak. Tetapi, di page, kelebihan dia adalah kita boleh runkan ads, iklan. Yang saya cakap tadi, iklan RM5, iklan RM10 tu kan. Kita boleh runkan ads. Di personal profile kita, tak boleh run iklan. Jadi, orang yang tengok di profil kita, dia ada limit lah dari segi berapa ramai yang orang yang nampak. Melainkan betul-betul viral kita punya konten tu dan orang banyak share kan. Itu cerita lain lah. Okay. Tapi video berbentuk konten ni memang ada kemungkinan besar orang akan share. Biasanya kalau konten punya video, ramai orang akan share. Jangka masa panjang, saya cadangkan masa kita buat video tu, letak dekat dua-dua tempat. Dekat profile pun kita letak, dekat page pun kita letak. Caranya kita download dulu video tu di laptop kita. Bila dah dapat video tu, kita upload balik. Maksudnya, contoh kalau kita buat di profile kita, so di profile dah ada. Jadi kita download dulu, ada cara download lah. And then, bila dah download ke laptop kita, kita upload balik di page. Maksudnya di page pun ada, di profile pun ada, dan di platform lain pun ada. Kat YouTube pun boleh upload. Dekat Instagram pun boleh upload. Jadi saya cadangkan, alang-alang kita dah record video, kan? Alang-alang kita dah buat konten tu, kita nak distribute, edarkan konten tu ke lebih daripada satu tempat. Sebab nak uploadnya senang. Yang susahnya nak merakam video tu yang susah. Upload tu tekan button je kan. Jadi kita kalau boleh bila dah ada satu video, kita sebarkan ke banyak tempat. Okey, Sally, masa tu hantar konten tu, kita letak link terus ke untuk masuk kolam kita, contoh WhatsApp group? Okey, soalan bagus. Boleh juga macam tu. Saya rasa setiap bisnes, dia ada cara-cara convert lain-lain cara convert. Okey, jadi dan kita pun ada kita punya tahap-tahap skill kita yang berbeza-beza. Ada setengah orang tak pandai guna email marketing. Jadi takkan saya nak paksa guna email marketing, tak pandai. Lambatlah nak belajar dulu. Tapi dia dah biasa dengan WhatsApp. Jadi teruskanlah dengan WhatsApp. So masuklah dalam kolam WhatsApp dulu, tak ada masalah. So jadi contohnya katakan Kak Sally tengah buat educate tentang tentang selsema. Okey. Dan salah satu buah yang bagus untuk mengelakkan selsema adalah oren. Lagi bagus Valencia oren, contoh kan. Jadi katakan video yang Kak Sally buat ni video berkenaan dengan anak anda cukup tak makan buah oren? Kalau tak cukup, dia ada kemungkinan besar kena selsema. So itu untuk orang yang tak aware.
tak aware, anak aku makan ke dia? Tak makan sangat. Kan? So, katakan Kak Sally dah sharing pasal bagusnya Orange Valencia. Okay. Mungkin Kak Sally buat konten. Orange Valencia, jumlah vitamin C dia ada 1000 mg. Orange Mandarin ni vitamin C dia ada 500 mg. So orang pun tak tahu, oh gitu, oh rupanya bagus Orange Valencia ni. And then Kak Sally boleh buat gini lah. Okay, saya ada satu grup WhatsApp yang membincangkan kesihatan buah-buahan kepada anak-anak. Kalau siapa-siapa yang nak belajar tentang macam mana nak anak kita sihat dengan pemakanan buah, masuk grup WhatsApp saya. Pum, masuk kolam ikan. Okay, masuk Telegram ke apa ke. Okay. Right? Okay, ada soalan lain? Okey, Tuan Hamim ni, jika kita kumpul database, tapi kalau saya takkan hanya cakap download ebook di Telegram, sebab kalau buat gitu dia hanya masuk untuk dapatkan ebook, lepas dapat ebook dia belah dan tidak pedulikan grup tu. Jadi kalau saya akan plankan benda yang dia boleh nampak dia akan dapat berterusan. Jadi kalau contohnya kalau anda nak dapat tips berterusan setiap minggu tentang ... tentang topik kita kan, saya selalu buat sharing dalam grup Telegram ni. Okay, so bila dia join dengan niat dia nak duduk dalam grup ni, dia nak belajar daripada grup ni jangka masa panjang. Kalau kita bagi tahu sekadar untuk download ebook, dia ambil ebook tu, lepas tu dia dah belah, dia dah tak buat apalah dalam tu. Okey, Tuan Mimi harap jelas. Dan satu lagi benda saya nak highlight kat Tuan Hamimi, majoriti orang yang download ebook tidak baca ebook tu. Dia tak baca. Jadi untuk kita nak menyampaikan mesej-mesej kita ingat kita dah sampaikan dalam ebook. Tapi sebenarnya tak sampai. Sebab apa? Sebab orang tak baca. Jadi kita nak menyampaikan dalam grup tu, dalam kita punya kolam tu baru kita menyampaikan. Itu lebih efektif daripada menyampaikan dalam ebook. Cuma sebagai bonus tambahan bolehlah kita bagi extra bonus. Okey, saya dah susun beberapa topik dalam ebook ni, kalau nak boleh baca. Tapi itu bukan benda utama yang saya akan offer lah kalau saya. Dulu zaman-zaman dulu boleh buat macam tu. Zaman tu dah lepas dah. Dah tak boleh dah. Sebab orang dah tak fokus. Dulu orang boleh fokus, baca, download dan baca. Sekarang ni terlalu banyak distraction. Orang tak sempat nak duduk dan baca. Okey. Izzat, apa khabar Izzat? Thank you kerana membeli video marketing untuk introvert. Kita akan buatkan, kita ada coaching Kak Sally pun customer untuk BMI. Saya dah mulakan coaching setiap minggu untuk pembeli-pembeli ni. Okay, so kalau nak lebih advance pada ni, dalam coaching kita akan discuss. Saya nak pastikan semua pembeli-pembeli ni implement benda yang kita share. Maksudnya video tu upload, lepas tu mula kumpul kolam ikan. Jadi saya nak monitor, saya nak pastikan ada result. Boleh Kak Sally? Nanti boleh join kita punya coaching every week. Kita akan hantar email dan kita akan saya punya team akan bagi maklumat.